إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 19, sesungguhnya orang yang suka menyebarkan tuduhan-tuduhan yang palsu ataupun buruk kepada orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia dan juga akhirat. Suraqallahul Azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda sedang menyaksikan Tazkirah Malam Jumaat TMJ di Astro Oasis bersama dengan saya Fakhrul Razi Kamarudin. Malam Jumaat buat apa? Dengar Tazkirah. Terima kasih kepada anda yang memilih channel Astro Oasis ini untuk bersama-sama menggali ilmu insya-Allah. Dan topik kita pada hari ini, kita nak berceritakan tentang rentetan daripada ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita tentang kita suka menyebarkan sesuatu benda yang buruk. Tuan-tuan dan puan, di akhir zaman ini terutamanya ada satu makanan yang sangat suka kita makan, sangat dicari orang, dan malahan bukan makan seorang. Dia ajak kawan-kawan, geng-geng dia sekali untuk berkongsi sama. Makanan ini sangat buruk baunya, sangat teruk rasanya, iaitu dinamakan aib, yang disamakan dalam Al-Quran sebagai memakan daging saudara sendiri. Jadi kita nak bicarakan hari ini tentang aib, sama ada membuka aib orang lain dan paling buruk membuka aib sendiri, menceritakan bangganya aku buat dosa itu dan ini. Adakah dibolehkan dalam Islam? Jadi kita akan bicarakan hari ini topik kita aib bersama dengan panel yang tak asing lagi dalam Tazkirah Malam Jumaat. Kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, dan juga kita akan bersama dengan Profesor Madya, Dr. Ustazah Sharifah Hayati Said. Teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami dalam Tazkirah Malam Jumaat. Baik, kita dah pun tahu topik kita dah pun tahu siapakah panel kita. Tapi orang kata apa, tuan rumah ni nak kenalah menyapa tetamu yang datang kan. Junung-junung kali mereka kadang-kadang dah busy kan. So hari ni secara online pun kita kena tegur siapa. Alhamdulillah. So Tok Guru kita hari ni yang akan bersama dalam topik kita kali ni, episod kali ni, kita bersama dengan Fadilatul Doktor, Masya-Allah, Ustaz Dr. Kamilin Jamilin. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Apa khabar? InsyaAllah, insyaAllah sihat Ustaz, Alhamdulillah. Dan juga kita juga bersama hari ini cukup bertuah Tuan Guru kita Fadilatul Doktor Profesor Madya, Dr. Ustazah Sharifah Hayati Said Ismail. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Ustaz Fakhrul. Baik, Alhamdulillah. Ustaz baik? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Selamat datang ke Tazkirah Malam Jumaat. Terima kasih menjemput. Terima kasih. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan guru kita, doktor dan juga para penonton semua. So jadi topik kita hari ini, kita bicarakan tentang aib. Jadi hari ini saya nak mulakan soalan yang pertama lah. Untuk segmen yang pertama ini, nak tunjukkan dulu kepada Dr. Kamilin Jamilin. Kita nak tahu Doktor, berkenaan aib ni menurut Islam ada tak definisi dia? Aib tu macam mana? Apa yang dikatakan aib? Silakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat saya yang dikasihi oleh Allah, Ustaz Fakhrul, panelis kita Al-Fadhil, Al-Ustazah, Al-Doktorah, Profesor Madya, Ustazah Sharifah Hayati, dan setiap manusia melakukan kesilapan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam itu melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang bertaubat. Jadi manusia ni, sebagai manusia, kita tidak akan pernah terlepas daripada sebarang
keaiban, kesalahan ataupun kesilapan. Sama ada yang kita sengaja lakukan ataupun yang kita tidak sengaja lakukan. Tapi kebiasaannya aib ini merupakan perkara yang memalukan. Biasanya aib ini satu perkara yang kita tak ingin pihak lain untuk mengetahuinya. Dan tak semua perkara yang kita tak mahu orang lain tahu itu aib. Yang berdosa, ada juga benda-benda yang tak salah tetapi kita tak mahu orang lain tahu. Tapi bagi orang-orang yang memiliki sekelumit iman, secara fitrahnya mereka akan berasa malu dengan dosa ataupun kesalahan yang dilakukan oleh dirinya dan akan cuba untuk nak menyembunyikan kesalahan tersebut ataupun kekurangan tersebut daripada pengetahuan pihak yang lain. Dan aib ini adalah satu perkara yang biasa akan berlaku. Aib ini wujud pada diri saya sendiri, wujud pada kita semua. Tak ada seorang pun yang terselamat daripada aib. Dan aib ini benda yang kekurangan kita sebagai manusia. Cuma yang membezakan adalah sejauh mana kita menyebarkan aib diri kita sendiri. Sejauh mana aib kita ini mungkin terdedah kepada pihak yang lain. Tetapi seburuk-buruk manusia ini adalah mereka yang tiada memiliki sifat malu sehingga mereka dengan perasaan berbangga cuba untuk menzahirkan dosa mereka sendiri. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku ini berhak dimaafkan, diampunkan kecuali mereka yang sengaja menzahirkan aib ataupun dosanya. Tetapi aib itu kita boleh kata terbahagi kepada dua jenis. Satu yang bersifat peribadi dan satu lagi yang bersifat umum ataupun yang melibatkan pihak yang lain. Peribadi ini adalah seperti mana dosa yang kita lakukan, mudaratnya adalah kepada diri kita sendiri. Dan contohnya kita melakukan dosa itu senyap-senyap, tidak memberikan kemudaratan kepada pihak lain. Tetapi aib yang bersifat umum itu jika dia melibatkan pihak lain, kita menzalimi pihak yang lain. Baik, jadi itu sekadar apa yang saya boleh jelaskan tentang maksud daripada aib itu. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Kamilin Jamilin. Cukup cantik kupasan sebagai mukadimah lah. Baik, saya nak balik kepada Dr. Sharifah pula, Doktor. Jadi kalau tadi kita dah tahu pasal aib tu, ada benda yang kita tak suka, Allah pun tak suka, dan terutamanya mereka yang menyebarkan aib sendiri-sendiri pula kan, apatah lagi menyebar orang lain. Ada tak teguran-teguran dalam agama kita, teguran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita membuka aib sendiri ataupun kita menyebarkan aib orang lain? Silakan, Doktor. Terima kasih kepada Ustaz Fakhrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sejuk rasa hati kita tadi bila kita mendengar tentang betapa manusia ini tidak lari daripada melakukan dosa, salah, silap, dan dengan sebab itu menyebabkan dalam dirinya ada aib. Bukan sekadar aib pada kesalahannya, tetapi juga ada aib pada khalqiyahnya, pada kejadiannya. Jadi aib itu seperti yang dah disebutkan tadi, aib kita ni ada yang pada tubuh badan kita, ada kejadian kita, ya. Begitu juga ada kesalahan dan kekurangan, kelemahan pada diri dia yang dia nak tutup. Begitu juga ada maksiat yang pernah dia lakukan dalam diri dia nak tutup. Dan kaya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia tutupkan aib kita. Sebab itulah dalam ajaran kita Allah melarang kita untuk buka aib kita dan buka aib orang. Ia ibarat senang kita nak kata aib orang dosa kita. Aib kita bertambah dosa kita. Pilih yang mana? Dua-dua tak nak. Sebab itulah Allah SWT tutup aib kita dan tutup aib orang lain. Dan kita ditegah. Kalau Ustaz Fakhrul tanya tadi, ada tak dalam Islam ya Allah tegah kita untuk buka benda-benda ni semua kan?
banyak dalam hadis Nabi SAW pun Dr. DKJ Ustaz kita tadi dah sebutkan. Seronok juga nak sebut DKJ macam Ustaz Fakrul ya. Ustaz, tapi namanya cantik ya. Kamilin Jamilin, Masya Allah, tak naklah DKJ nak sebut Kamilin Jamilin. Ustaz tadi dah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 12. Kita tengok sama-sama. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh innallaha tawwabun rahim. Dalam ayat itu menyebutkan, Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, jauhi kita daripada buruk sangka, apa-apa zan yang kuat, buruk sangka kita kepada orang ya, itu ismun, itu berdosa, wala tajassasu, dan jangan cari buruk orang ya, jangan jaga tepikan orang, maksudnya jangan buka aib orang, jadi jangan tajassus, wala yaghtab, dan jangan kamu bahasa kita hari ini bergosip lah ya. Dan Allah bertanya, adakah kamu suka makan daging bangkai saudara kamu sendiri? Jadi membuka keburukan, aib, mengata antara satu sama lain ni adalah ibarat makan daging bangkai. Sudah tentulah kamu tak suka fakarihtumuh. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang. Begitu diingatkan juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali. Jadi hukum kita menyebarkan semua ini adalah berdosa. Na'udzubillah min zalik. Wal'ayadzubillah. Terima kasih Dr. Sharifah Hayati atas penjelasan tentang hukum yang mana Allah Ta'ala, agama telah letakkan bahawa sangat-sangat dilarang. Tapi itulah yang mendapat like dan juga komen yang sangat tinggi kerana dalam social media. Ni kita nak kena tanya sekejap lagi depan ni. Okey, kita akan teruskan perbincangan selepas ini. Tapi kita nak relax, berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa Dr. DKJ? Dengar Tazkirah. Dengar Tazkirah. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia. Tak pergi mana-mana bersama dengan kami dalam Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar Tazkirah bersama dengan panel kita lagi. Baik, Dr. Kamilin, saya nak teruskan soalan kepada doktor ni tentang isu yang sama berlaku pada masyarakat kita. Kalau pandangan Ustaz sendirilah, setengah kita kata media lah, media sosial maupun media perdana ni, dia jadikan aib ni sebagai isu untuk dijadikan sebagai konten ataupun bahan kandungan untuk dia share, kongsikan kepada orang lain. Kalau benda tu boleh atau tidak tu mungkin ada guideline ataupun ada adabnya. Silakan doktor. Baik. Agama Islam adalah satu agama yang sangat memelihara kehormatan, kemuliaan dan maruah khususnya seorang Muslim, dengan membentengi umatnya daripada sebarang unsur-unsur yang boleh meruntuhkan ataupun mencalarkan maruah individu tersebut. Tetapi ada setengah tempat, setengah situasi yang Islam membenarkan untuk kita mengumpat. Yang mana ini dipanggil sebagai satu umpatan untuk satu maslahah yang rajihah, iaitu maslahat untuk demi kebaikan sejagat yang sangat-sangat utama. Dan poin-poin ataupun guideline ini telah disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi sebut 6 situasi yang saya boleh rumuskan. Yang pertama sekali, kita boleh untuk nak memperkatakan tentang keaiban ataupun benda-benda di belakang seseorang itu ketika dalam situasi yang dizalimi. Maka contohnya, pihak yang dizalimi wajar untuk nak membuat aduan kepada pihak berkuasa, kena laporkan kesalahan dan kena bagi tahu kezaliman yang dilakukan. Kalau dia diam, dia tak sebut apa sebab dosa orang tu adalah aib bagi orang yang menzalimi itu, maka boleh untuk nak kita cakap di belakang tu untuk nak mendapatkan pengadilan. Yang kedua, dibenarkan juga ketika kita nak memohon bantuan untuk nak mengubah satu-satu kemungkaran ataupun maksiat. Maka dalam situasi ini diharuskan oleh si pemohon untuk nak menyebut maksiat yang dilakukan oleh pihak terbabit demi untuk nak mendapatkan bantuan daripada sesuatu pihak supaya boleh menyekat dosa ataupun kemungkaran yang dilakukan oleh pelakunya. Yang ketiga adalah ketika kita nak memohon jawapan ataupun fatwa para ulama
di dalam menangani sesuatu kes. Contohnya kita bertanya kat dia orang, dekat ulama, dekat mufti, ibu saya paksa saya untuk nak berbuat maksiat, ibu saya suruh buat macam ni, maka apa yang aku harus lakukan? Itu kita kira macam kita menyebut aib ibu kita. Tetapi dalam keadaan ini dibenarkan supaya kita boleh mendapatkan jawapan. Yang keempat adalah kita ketika kita nak menasihati orang-orang Islam supaya boleh menghindarkan perkara-perkara negatif tersebut. Kita nak bagi tahu hati-hati sebab dosa yang dilakukan ni berbahaya, mudah tersebar. So kita nak bagi pesanan kepada masyarakat umumnya dengan berhati-hati. Yang kelima, pihak yang dikritik tersebut dia orang yang memang zahir. Dia memang suka, dia buat dosa pun dia canang kat orang, dia tak sembunyi-sembunyi. So boleh untuk nak kita sebutkan aib dia supaya orang berhati-hati. Bukan kerana kita nak cela dia ataupun kita nak malukan dia, tapi kita nak orang supaya tak terkena dengan dosa tersebut. Yang akhir sekali adalah untuk nak kita perkenalkan ataupun demi kita nak perkenalkan seseorang yang terkenal dengan sesuatu kekurangan fizikal ataupun sifat. Contoh bila saya nak bagi tahu, orang tanya abu yang mana? Kita pun cakap abu yang buta tu. So maksudnya kita sebut aib dia, tetapi bukan kita nak meremeh dia, bukan kita nak ni, tapi kita nak perkenal kepada orang itu adalah sifat dia. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak doktor. Alhamdulillah. Baik, Dr. Sharifah pula. Saya nak teruskan. Dia ada kesinambungan dia juga tentang soalan yang diberikan kepada Dr. Kamilin tadi. Kalau sekiranya lah tadi media ataupun siapa pun dia nak berkongsikan tentang isu aib seseorang ini, dia kata tujuannya pengajaran dari satu kejadian yang tular tu. Jadi aku kena share ni sebab kalau tak nanti orang tak tahu ataupun orang tak akan boleh ambil pengajaran. So dia kata aku kena share. Adakah benda tu perlu dan adakah betul-betul bagi impak kepada impak positif lah kepada akhlak yang baik ataupun sebaliknya? Silakan doktor. Terima kasih Ustaz Fakrul. Ini soalan yang sangat baik dan soalan yang kita lalui hari-hari dalam hidup kita. Dan sampai kita tak tahu dah yang mana boleh, yang mana tak boleh. Yang mana aib, yang mana dah tak aib. Semua dah bercampur bau dah disebabkan oleh media sosial, teknologi ya. Dan sebab itu eloklah kalau kita memberi peringatan antara sesama kita supaya yang tak biasa jangan dijadikan biasa. Sesuatu yang dosa jangan sebaliknya dijadikan alasan untuk mendapat pahala. Nauzubillah min zalik. Macam manalah kita nak hidup ya Ustaz Dr. Kamilin Jamilin dalam hidup yang harmoni, yang saling hormat menghormati. Kalau kita tanpa segan silu dan rasa bersalah membuka aib antara satu sama lain. Jadi kalau cerita buka dan tularkan, sekarang ni zaman upload, download, zaman like, zaman komen. Takut tahu kalau tengok komen-komen yang dahsyat-dahsyat. Ya, seolah-olah manusia kita ni kadang-kadang dah hilang adab. Ini yang kita nak tegur-tegur. Bila kita sebut tular ni, viral ni, yes, dia ada dua benda juga. Satu, tular perkara yang boleh bawa baik. Berapa ramai orang kita yang bantu orang, misi-misi kemanusiaan lah macam-macam tu semua yang ditularkan mendapat banyak bantuan-bantuan untuk menolong orang yang susah. Itu pun walau bagaimanapun ada etika-etikanya. Termasuk mereka yang dalam dunia ini, dunia media, dunia kewartawanan. Ada batasnya, ada etika-etika kewartawanannya ya. Yang kedua kita tularkan benda yang ditularkan macam Ustaz Dr. Kamilin sebut tadi, perkara-perkara yang mengaibkan orang. Perkara aib ni yang kita kalau boleh kita nak orang tahu. Tapi kita sedap aja main viral-viralkan ya. Ini antara perkaranya yang kita tularkan. Jadi yang itu yang tak baik. Itu tak baik. Itu tak boleh diteruskan dan tak boleh dijadikan kebiasaan. Sebab itu kita nak mengingatkan bahawa dalam aib ni dia ada tutup aib, simpan aib ya, tegur dan tegah aib. Bukanlah makna kita tutup dalam ajaran Islam kita tutup, kita tidak melakukan usaha-usaha pencegahan. Jadi perlulah kita tegah, kita tegur dengan cara yang berhikmah. Jadi kita kena lihat bahawa kalau ditanyakan sama ada perkara ini boleh membawa impak atau tidak impak, kita kena tengok sama ada apa yang ditularkan itu benar-benar membawa kebaikan tanpa dalam masa yang sama memburukkan
sama ada individu ataupun sesuatu kaum ataupun sesuatu masyarakat. Begini rupanya masyarakat hari ni, begini rupanya orang Melayu kat Malaysia, begini rupanya orang kampung ni. Jadi perkara-perkara sebegitu harus dilihat pandang supaya tidak akhirnya membawa fitnah kembali kepada masyarakat itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih Dr. Sharifah Hayati. Jadi kita akan berehat seketika. Teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Dr. Sharifah, Malam Jumaat buat apa? Dengar Tazkirah. InsyaAllah, jumpa selepas ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali dalam Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa, Maklong? Dengar Tazkirah. Alhamdulillah sajalah kan, duduk dengan Pak Long di rumah tu. Jadi saya nak teruskan tanpa buang masa, nak bersama dengan Dr. Kamilin soalan seterusnya lah Doktor. Baik, kita tengok hari ni lah, tadi saya pun dah bagi cue sikit lah, pasal perbuatan buka aib sendiri ni dia jadi bangga pula, kan, buka aib sendiri, buka aib orang lain, dia jadi barah dalam masyarakat kita. Pasal apa? Adakah sebab akhir zaman ni malu tu telah hilang ataupun macam mana? Mungkin Ustaz Doktor boleh jelaskan sikit, silakan. Tadi saya ada sebutkan tentang sepotong hadis daripada riwayat Al-Bukhari, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap daripada umat aku ini berhak untuk diampunkan kecuali mereka yang sengaja untuk nak menzahirkan dosa-dosa aib mereka sendiri. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lain, Nabi SAW pun pernah bagi satu kata-kata ancaman. Nabi kata, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kan Nabi SAW bagi tahu sesungguhnya antara apa yang kita boleh dapati oleh manusia daripada perkataan nabi-nabi terdahulu, kalau kamu tidak berasa malu, maka berbuatlah sesuka hati kamu. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita, ini ada satu kata-kata yang sarkastik. So jangan kita faham bahawa Nabi pun kata kita buat adalah suka hati. Bukan begitu. Sebab kekurangan kita ni sekarang ni, walaupun kita masyarakat Melayu ni disifatkan sebagai satu bangsa yang pemalu, saya pun tak tahu nak kata sebenarnya sifat pemalu ke ataupun sifat penakut ke, tapi kadang-kadang kita tak dapat nak bezakan antara satu sifat malu yang dipuji oleh Nabi SAW. Nabi dah bagi tahu dalam hadis al-haya'u minal iman. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan Nabi bagi tahu al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan selain daripada kebaikan, juga dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang memiliki sifat malu adalah merupakan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang tak ada memiliki sifat malu dijauh daripada rahmat Allah. Nabi SAW bagi tahu, fallahu ahaqqu ayyustahya. Allah itu lebih berhak untuk kita berasa malu terhadapnya, dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan bahkan Nabi SAW sebut lagi dalam hadis yang lain, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar. Kita kena, bila kita rasa Allah itu wujud, bila kita rasa Allah itu memerhatikan kita, maka kita akan segan kan nak buat sesuatu tu di hadapan Tuhan Rabbul Alamin, yang tidak akan tersembunyi daripada pengetahuannya apa pun yang kita lakukan. Sama ada orang melihat kita ataupun orang tak melihat kita, Allah Maha melihat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, innahu alimun bidzati sudur. Allah Taala tahu apa saja yang ada dalam hati kita ataupun jiwa kita, yang tersembunyi, yang zahir, yang batin, semua Allah Ta'ala tahu. Terima kasih banyak Doktor. Baik, Ustazah Dr. Sharifah pula nak tanya ni. Itulah bila kita cerita pasal apa ni, pasal orang kita ni, dia sangat sukalah, dia suka pasal gosip. Pasal apa? Dia suka sangat cari cerita-cerita gosip macam ni. Kalau posting-posting yang apa, orang nak buat pasal info ke apa, tak berapa sangat. Tapi yang posting pasal gosip ni, ini best lah. Like tinggi, orang share, dia repost. Ni kena tengok ni. Kalau di Twitter dia panggil retweet. Yang macam ni, retweet dia paling tinggi. Apa orang nak mencari gosip-gosip ni? Adakah disebabkan benda ni, apa ni, ada dari sudut psikologi ke? Kalau ada lah, kalau doktor boleh kongsikan, silakan.
Terima kasih Ustaz Fakhrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pun satu perkara yang kita kena semak-semak balik tentang diri kita dan masyarakat kita. Sampai kita sendiri pun ada panggil geng mesyuarat tingkap. Dia tak cukup mesyuarat kat bilik mesyuarat. Dia pergi mesyuarat tingkap. Dia panggil geng kepoci. Dia yang kepoci. Dia nak tahu je kan. Geng membawang yang Ustaz sebut tadi kan, dia dah jadi. Cuma inilah yang kita sangat nak pastikan supaya perkara ini tidak menjebakkan kita dalam melakukan dosa, sebab di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Memadailah seseorang itu mendapat dosa bila dia bercerita tentang apa saja yang didengar. Jadi dia dengar cerita tu tak tahu betul ke tak betul, dia tak kisah aib orang ke tidak, itu disebarkan, diceritakan, dipanjang-panjangkan, diviralkan, disebutkan tadi itu semua ya. Dan kalau ditanya kenapa gitu. Kenapa orang kita ni suka macam tu tak, kadang-kadang tak secara langsung kita pun macam tu. Macam nak tahu je apa cerita kat rumah dia macam mana, dalam rumah tu kita pun kadang-kadang nak kepoci juga macam tu. Dan itu kenapa? Kerana kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan psikologi, saya dapati bahawa manusia itu memang keinginan dia untuk tahu dan menceritakan sesuatu tu memang dah jadi macam kebiasaan seseorang ataupun naluri seseorang. Ada juga yang melakukan perkara seumpama ini dikatakan kerana motif tertentu, kerana hasad, kerana dengki, kerana nakkan jawatan tertentu. Jadi sanggup bercerita tentang hal orang walaupun tidak baik supaya dapat mengangkat dirinya dan menafikan orang lain. Na'udzubillah, sehingga boleh menjatuhkan orang lain, sehingga membawa kepada fitnah dan sebagainya. Ini membimbangkan. Yang ketiganya kerana dia nak rasa diri dia hebat, diri dia bagus ya. Bila kita bercerita orang nak dengar, orang tanya lagi, itu menimbulkan keseronokan ya. Jadilah macam Ustaz Fakhrul kata, ada like banyak, orang share banyak. Jadi lagi banyak itu lagi seronok. Bila seronok, ini yang kita nak ingatkan apa yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya syaitan, yang mana syaitan itu memang kerjanya memang inginkan untuk melakukan perpecahan, kebencian antara satu sama lain. Jadi mudah-mudahan kalau ditanya kenapa, kadang ada sifat-sifat buruk dalam diri kita, sama ada secara naluri maupun secara ada motif dalam diri kita, maupun kerana ada sesuatu yang ingin kita tunjukkan lebih baik pada diri kita berbanding orang lain. Apapun perkara itu adalah perkara yang ditegah di dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam, Ustaz. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Terima kasih banyak Dr. Sharifah. Penjelasan yang sangat menarik. Realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, kita akan teruskan perbincangan, tapi kita nak relax saat bagi doktor-doktor kita rehat sekejap, dan juga penonton di rumah pun jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa Dr. Kamilin? Sambil makan, sambil dengar tazkirah. Dengar Tazkirah. Jumpa selepas ini. Anda masih lagi bersama kami dalam Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar Tazkirah. Terima kasih kepada anda yang setia menonton Tazkirah Malam Jumaat. Okey, topik kita hari ni atas pilihan penonton juga, Aib, kita nak cerita pasal masyarakat kita hari ni dah terdedah, dia jadi macam normalisasi. Alah, biasa lah cerita pasal dia, nak ambil pengajaran. So kita dah tahu guide-guide dia. So hari ni bersama dengan panel kita juga, saya nak teruskan bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Doktor, okey kata soalan seterusnya, kita dah ceritakan tadi pasal aib tu apa, lepas tu tak boleh kita, Islam tidak menghalalkan pun kita mengaibkan orang kecuali ada sebab-sebab tertentu yang disebutkan Al-Imam Nawawi tadi. Kemudian dia kata ini bukan orang biasa, ini public figure. Bagaimana pula kalau kita mengaibkan orang-orang yang ada kedudukan ni dalam ataupun ada kepentingan dalam masyarakat kita lah, public figure, social media influencer, politician. Kena cerita ni, sebab kalau tidak nanti orang tersalah. So dari sudut syarak macam mana doktor? Silakan.
Seperti yang telah saya sebutkan tadi, ianya bergantung kepada maslahat ataupun mudarat yang perlu diukur dengan hikmah dan juga saksama. Kan, sebab kesaksamaan dan keadilan ataupun kebijaksanaan kita dalam nak mengukur satu maslahat ataupun mudarat itu sangat-sangat penting. InsyaAllah, Allah Ta'ala alam. Baik, Dr. Sharifah, kita nak teruskan juga, ada related juga, dia pasal ni apa, aib ni juga. Dia ada lagi satu, dia aibkan tu sampai kepada fitnah. Ni mana lebih teruk ni? Dia dah aibkan tak apa, tapi sampai memfitnah pula. So pandangan syarak macam mana? Silakan. Terima kasih Ustaz Fakhrul. Inilah perkara yang kita nak sekali lagi ingatkan diri kita. Dalam pada kita seronok membuka aib seseorang, kadang-kadang kita dah tahu ya, dah settle dah cerita buka aib ini adalah sesuatu yang ditegah dalam Islam. Bahkan aib sendiri pun wajib kita tutup ya. Itu kita jaga. Tetapi kita juga tahu ada keadaan-keadaannya di mana kita boleh menyatakan, kita boleh membimbing, kita boleh menegur, kita boleh menjaga untuk tujuan masalah yang lebih besar dengan etika-etika, dengan adab-adabnya yang dah disebutkan tadi. Tapi kadang-kadang daripada aib yang kita buka tu ditukuk tambah, kadang-kadang langsung jadi tak betul pun. Fitnah ni pula sesuatu yang langsung tak ada asas. Dan sebab itu di dalam Al-Quran menyebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Kita fitnah benda yang tidak ada, tanpa saksi, tanpa bukti dan sebagainya, itu lebih buruk daripada membunuh. Orang masih hidup lagi, tetapi kehidupan dia sudah dibunuh. Dia ibarat mati sebelum mati atau mati 2 kali. Ini sangat dahsyat. Sebab itulah kita nak mengajak masyarakat kita bahawa banyak tengok aib sendiri. Kadang-kadang kita lebih banyak jadi mata kantar. Benda kecil boleh dibesarkan. Kadang-kadang kecil je tapi dibesar-besarkan. Benda besar pula tak pandai pula nak dikecilkan. Jadi inilah perkara yang kita takut menjadi perbalahan dalam masyarakat kita. Kita sampai terlupa untuk melihat aib diri kita sendiri yang terlalu banyak dalam hidup kita. Sebab itu kita diajar tentang menjadi orang yang bertakwa. Tengok dosa, tengok aib diri itu macam gunung, bukan macam lalat di tepi hidung. Macam gunung. Aku takut salah aku ni yang banyak ni, aib aku, dosa aku yang banyak ni macam gunung, nanti empat pula aku. Berbanding melihat aib itu seperti melihat lalat di tepi hidung, boleh tepis saja, tak ada hal lah ni semua. Jadi ini yang kita nak ingatkan masyarakat kita bahawa kalau sampai kepada fitnah itu lebihlah besar dosanya, termasuk dalam kabair, termasuk dalam dosa-dosa besar. Jangan sampai perkara yang kita menjadi biasa tadi itu, membuka aib dan sebagainya, akhirnya termasuk fakta-fakta tukuk tambah, tukuk tambah bukan fakta dah, masuk perkara-perkara yang bukan fakta, sudah ditukuk tambah sehingga merosakkan kehidupan orang lain. Fitnah membawa punah. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah fitnah membawa punah. Terima kasih bagi doktor. Masya Allah. Baik, kita nak berehat seketika. Kita ada lagi satu round. InsyaAllah sebagai kesimpulan. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar Tazkirah. Jumpa selepas ini. Anda sedang menyaksikan Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar Tazkirah. Bersama lagi dengan panel-panel yang cukup kita hormati. Tuan-tuan guru kita Alhamdulillah. Bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Okey ke doktor? Masih okey ya? Okey, Alhamdulillah. Serta tersenyum dan lagi tersenyum Dr. Sharifah. Masya Allah. Baik, di penghujungnya kita nak minta last round ni daripada para panel kita dan juga sedikit kesimpulan. Untuk yang pertama kepada Dr. Kamilin Jamilin, ada sebuah hadis. Saya nak minta doktor boleh kupaskan sedikit hadis ni sebagai kesimpulan topik kita. Sabda Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' atau kama qala ila akhir. Nanti minta doktor syarahkan sikitlah hadis ni untuk kita nak tahu apa ni tentang amalan-amalan kita ni ada pahalanya dan rupanya kalau orang ikut apa yang kita dapat. Silakan doktor. Okey. Baik, hadis yang disebutkan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Fakhrul tadi, Nabi SAW berpesan kepada kita, sesiapa yang memulakan satu amalan
dan kemudian ada orang mengikuti amalan tersebut, amalan yang baik, maka dia akan dapat pahala orang yang meramalkan itu tanpa berkurangan sedikit pun. Dan sebaliknya mereka yang memulakan satu perbuatan dan perbuatan itu pula buruk dan orang ikut perbuatan tersebut, maka dia akan dapat dosa orang yang beramal dengan apa yang dimulakan itu tanpa berkurangan walau dosa sedikit pun. Jadi apa yang boleh saya nasihatkan sebagai penutup kepada program kita pada hari ini, hidup ini sebenarnya sangat-sangat singkat. Kan? Ada orang yang usia dia mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Berapa lagi baki kita? Tak lama. Jadi biarlah kita gunakan dia di dalam kebaikan. Dan dalam hidup kita yang singkat ini pun, si kita ni macam-macam dosa. Susah untuk nak kita melepaskan diri daripada dosa. Jadi janganlah pula kita menarik pihak lain pula untuk nak melakukan dosa yang berpunca daripada kita. Jadi fikir dulu secara mendalam sebelum kita komen, kita ulas, sebelum kita buat posting. Tak semua yang kita rasa ingin komen perlu dikomen. Tak semua yang kita rasa kita nak ucap ataupun ulas, kita kena buat begitu. Kita kena renungkan implikasi, kita kena tenungkan maslahat-maslahatnya. Dan kalau kita dengar satu-satu berita yang memburukkan mana-mana pihak ataupun si fulan dan si fulan, sama ada kita ni memang terlibat secara langsung yang memang tahu tentang kes tersebut dengan bukti dan keyakinan, maka pihak tersebut silalah menegakkan kebenaran dan keadilan yang berlandaskan kepada syarak. Sebagai seorang Muslim, kita kena belajar untuk menahan diri. Kita pun dah selalu train daripada ibadah puasa kita. Kita kena jaga mulut kita, jaga kelakuan kita. Maka insya-Allah di situlah akan terzahirnya akhlak Muslim, keindahan akhlak Islam yang sejati. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala alam. Terima kasih banyak Fadilatul Dr. Kamilin Jamin atas saya kira sebagai kesimpulan yang dia dah ikat dah tu. Dah ikat ketat dah tu. InsyaAllah boleh kita ambil dah tu insyaAllah. Tapi nak lagi ketat, lagi erat, saya minta juga Fadilatul Doktorah Sharifah Hayati untuk sebagai round yang terakhirnya, untuk kita nak bincang sebagai kesimpulan. Saya nak juga ibrah, ada tak ibrah di sebalik apa yang kita bincangkan ni tentang aib lah, dan juga sedikit pesanan yang akhir daripada Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fakhrul. Alhamdulillah. Sebenarnya hidup kita ini terlalu indah. Pada apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala atas diri kita itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada apa yang sia-sia. Sudah tentu dalam kita diperkenalkan tentang aspek aib ini, ada ibrahnya pada diri kita, iaitu satu. Bila kita tahu setiap daripada kita itu ada kelemahan, ada kekurangan, ada aib, kita tak sombong diri, kita tak lupa diri. Jangan lupa diri bahawa setiap manusia itu ada kekurangan-kekurangannya. Sebab itu Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahawa i'lam anna an-nas iza u'jibu bika fa innama yu'jibuna bi sitrillahi 'alaika. Kata Imam Ibnul Jauzi menyebutkan bahawa ketahuilah bahawanya manusia itu sekiranya manusia itu takjub kepada kamu, ia sebenarnya dia takjub bukan pada diri kamu, tapi sebenarnya dia takjub kerana Allah tutup aib kamu. Jadi inilah indahnya kita bila tahu tentang aib ini, kita lebih berjaga-jaga. Sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, kau tutuplah aurat aku, aib aku, dan kau amankanlah aku daripada apa yang aku takuti. Yang keduanya, seperti kita tahu bahawa Allah nak uji kita. Maka dengan sebab itu kita beringat-ingat, ya sudah tentu kita memperbaiki diri kita bagi yang telah melakukan salah, dosa dan noda. Kita beristighfar dan segeralah bertaubat. Pada yang terus membuka aib orang dengan pelbagai cara yang tidak sepatutnya, tidak beradab, tidak beretika, inilah teguran-teguran kita, pesanan-pesanan kita, supaya mudah-mudahan masyarakat kita itu akan aman, damai, hidup boleh berkasih sayang. Senang cakaplah Ustaz, kalau kita tidak mahu aib kita dibuka,
Mengapa kita membuka aib orang lain? Sebab itu diingatkan kita, salamatul insan fi hifzil lisan. Sejahtera manusia itu, selamat manusia itu bila dia jaga lidah dia. Dia jaga tangan dia menjadi medium kepada lidah dia. Jadi mudah-mudahan dengan pesan-pesan kita tentang bahayanya aib, bahaya membuka aib, bahayanya kita tidak menegur keaiban orang dengan cara yang baik, yang betul, yang beretika, yang beradab. Akhirnya kehidupan kita itu ditertawa dan berasa gembiralah iblis syaitan itu yang telah berjaya memecah belahkan kita kerana aib yang kita buka. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan itu menjadi kata-kata pesanan kepada kita semua, dapat hidup penuh kasih sayang, tidak melaksanakan perkara-perkara yang ditegah, menambahkan dosa di dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih jazakillah khairan kepada Fadilatul Doktor Sharifah Hayati Said Ismail. Terima kasih banyak doktor atas perkongsian, atas kesimpulan. Tadi dah ketat terus. Baik, kita nak saksikan terlebih dahulu klip ini untuk kesimpulan topik kita saksikan. Baik, itulah dia tentang kesimpulan apa yang kita bicarakan hari ini tentang topik kita aib. Jadi kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada iktibar yang dapat kita pelajari dan kita sebar. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadilatul Doktor Dr. Kamilin Jamilin. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak, sama-sama semua. InsyaAllah nanti jangan serik, kita jemput main lagi InsyaAllah. InsyaAllah. Prof Madya, Dr. Ustazah Sharifah Hayati Said Ismail. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih kembali. Jazakumullah khairan kathiran. Iyakum. Terima kasih banyak. Dan pada para penonton juga, anda pun teruskan bersama dengan Tazkirah Malam Jumaat. Dan insyaAllah kita akan bawakan lagi topik-topik yang lebih menarik. Jadi komen dan juga cadangkan di sosial media kami dengan hashtag Tazkirah Malam Jumaat. Baik, saya Fakrul Aziz Kamrudin. Mohon undur diri, salah dan silap aib saya minta maaf, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.